Pindaan perlembagaan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara akan dibentang di Parlimen September ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata perkara itu terlebih dahulu akan dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang dijangka berlangsung minggu ini. Hak warga negara itu hanya kepada bapa. Jadi tak termasuk ibu. Jadi kita nak masuk ibu, bapa. Kalau dalam perlembagaan tak adil kalau kita hanya letak bapa dan tak masuk ibu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan Undang-Undang Antarabangsa Malaysia 2023 di Ibu Negara. Perbincangan antara Perdana Menteri dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik EV, malah lebih daripada itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpendapat banyak bidang potensi bersama boleh diteroka. Saya rasa kita tunggu dulu. Saya pun tak nak mendahului perbincangan yang akan diadakan di antara Yang Berhormat Perdana Menteri Elon Musk. Tetapi yang penting ini adalah satu perkembangan positif saya harap, dan kerana kita dah tahu setakat ini Tesla contohnya ada memberi komitmen dan ada pelancaran pun pada 20 bulan Julai ini. Yang kita mahu ialah supaya potensi pelaburan ataupun komitmen pelaburan yang lebih tinggi dalam sektor otomotif dan juga dalam sektor-sektor lain. Beliau berkata demikian pada majlis pra-pelancaran pameran mobiliti elektrik antarabangsa IEMS 2023. Perdana Menteri dijangka menerima panggilan telefon daripada Musk hujung minggu ini. Tesla juga akan menyertai IEMS 2023 yang bakal diadakan pada 4 hingga 6 Oktober. Langkah kerajaan menstruktur semula pinjaman Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dilihat mampu memberi manfaat besar kepada kebajikan dan kesejahteraan terhadap golongan peneroka. Ketua Peneroka Kebangsaan Sulong Jamil Muhammad Sharif berkata langkah Perdana Menteri itu menunjukkan keprihatinan kerajaan Madani. Ini perjuangan peneroka. Perjuangan peneroka di peringkat akar umbi dan bawa ke atas. Saya selaku Ketua Peneroka Kebangsaan dan Jawatankuasa Perundingan Peneroka bincang. Berapa kita 15 tahun. 15 tahun Felda tak ada keluarkan penyata pada kita. Jadi kita rasa banyak hutang-hutang yang tak wajar. Itu benda tu kita perjuang. Jadi bila Perdana Menteri Perpaduan Madani Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, dia merealisasikan, dia bantu Felda 1 bilion setahun untuk bayar pokok saja. Jadi Felda dah lega lah. Tambah sulung lagi, inisiatif proaktif yang diumumkan membantu golongan peneroka meningkatkan taraf ekonomi mereka selain dapat memulihkan kembali kedudukan keuangan Felda. Jadi sekarang ni dengan kita beli FGV tadi, pendapatan kita bertambah, ada pendapatan mungkin daripada kilang, daripada LLA, sawit tadi, kita mungkin boleh dapat 1 bilion lebih. Jadi kita boleh bayar gaji, bayar pendahuluan tanam semula peneroka, bayar sara hidup, baju. Jadi di samping itu interest daripada sukuk tadi kita mampu bayar. Jadi itu sebab saya kata tadi tak sampai 10 tahun, 8 tahun, Felda dah boleh berjalan balik seperti ke landasan asal dia. Cadangan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bulanan atau berkala membolehkan penerima mendapat manfaat jangka panjang. Pada masa sama memastikan kelangsungan hidup pesara lebih terjamin dengan simpanan selepas bersara selain dapat membuat pelaburan untuk masa hadapan. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai menjelaskan jangka hayat hidup yang semakin meningkat mutakhir ini memerlukan setiap individu punyai pendapatan pasca persaraan yang lebih stabil. Peraturan yang ada sekarang membolehkan pencarum untuk mengeluarkan kesemua wang simpanannya. Sasaran yang ditetapkan ialah RM240,000 untuk semasa mereka mencapai umur 55 tahun. Andaian asas selama ini ialah RM240,000 adalah cukup untuk hidup
20 tahun lagi selepas bersara. Usia kebanyakan penduduk isi rumah adalah dalam lingkungan 75 tahun. Ini bermakna mereka memerlukan jumlah simpanan yang lebih untuk terus hidup. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Penganjuran Festival Filem Antarabangsa Asia AIFA yang akan diadakan pada 2 hingga 4 Ogos ini di Old Court House, Kuching, Sarawak mampu memberi manfaat serta anjakan sasaran kemasukan pelancong ke negeri itu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, menerusi penganjuran AIFA, sasaran kemasukan 3 juta pelancong menjelang hujung tahun ini dijangka tercapai. I might not be able to give exactly, tapi untuk satu bulan, now dia melebihi visitors, turis, dia melebihi 400,000 satu bulan, dalam satu bulan. Ya. Ini adalah data yang kita terima daripada immigration. Setakat Januari hingga Mei tahun ini, jumlah kedatangan pelancong ke negeri itu direkodkan sebanyak 1.6 juta orang berbanding 1.2 juta pelancong untuk tempoh sama tahun lepas. Dengan pelbagai acara berlangsung sepanjang tahun ini, kementeriannya turut berusaha menaikkan prestasi pemulihan sektor pelancongan Sarawak termasuk mengadakan jalinan antara